Okey, kita mulakan. Mana present now? Entire screen. Okay. Alright. Okay. Kita buat dengan tajuk cuaca dan iklim di Malaysia. Okay, hari tu kita dah buat tentang mana pula buku teksnya. Kita dah buat tajuk ini tentang cuaca iklim semua ni kan. Okay, so cikgu akan tunjuk sedikit lagi, ulang sedikit sahaja. Alright, next one. Baik. Siapa boleh beritahu cikgu ciri-ciri iklim Malaysia? Apa iklim Malaysia? Apa nama dia? Iklim khatulistiwa. Bagus, iklim khatulistiwa. Okey. Berapa suhu kita? Sorry, bukan suhu. Kita iklim khatulistiwa. So, apa ciri-ciri iklim khatulistiwa? Panas. Panas dan lembap sepanjang tahun. Ya, mesti ada perkataan sepanjang tahun. Kalau tak ada perkataan sepanjang tahun, tak dikira. Okey. So, suhu kita tengok daripada 3 aspek. Siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk jangan keluar ya, nanti cikgu akan ambil kehadiran awak selepas dah habis. Okey, berapa purata suhu kita? Lupa dah. Suhu kita berapa puratanya? Kita dah buat dulu. 27 darjah Celsius. Puratanya 27 darjah Celsius. Kemudian kita ada julat. Julat ada dua, julat harian dengan julat tahunan. So, julat tahunan kecil, 1 hingga 3. Cikgu dah ajar ini kan? Maksudnya macam mana nak kira julat tu. So, julat kita tahunan kecil, tapi julat harian kita besar. Okay? Ini ada dalam buku teks. Kemudian, kita tengok hujan. Hujan pula sepanjang tahun. Okey, bukanlah bermaksud hujan tu turun sepanjang tahun. Tapi sepanjang tahun kita ada hujan. Bukannya macam kawasan gurun padang pasir yang tak ada hujan langsung. Okey, baik. Berapa kita punya jumlah hujan? Setahun kita ada 2,600 mm hujan setahun, milimeter. So, jenis hujan ada dua. Hujan perolakan dengan hujan bukit. Okey, cikgu dah explain kan tentang hujan perolakan dan hujan bukit? Betul tak? Dah. Okey, faham ya? Alright, so kita teruskan. Angin. Angin kita ada angin lazim, angin Sumatera, angin tempatan. So kita lihat dulu angin utama. Angin utama ada dua, angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. So, angin yang kedua ialah angin Sumatera. Angin Sumatera ini berlaku bila musim peralihan monsun. Okey, awak tahu angin monsun timur laut November hingga Mac, angin monsun barat daya Mei hingga September. Jadi 2 bulan yang tak ada iaitu April dengan Oktober, masa inilah berlaku angin Sumatera. So, masa tengah kacau bilau tu, so angin ni datang daripada Sumatera dan dia membawa hujan yang lebat ke bahagian pantai barat semenanjung Malaysia. Okey, sertai dengan kilat dan petir dan berlaku pada awal pagi. Kalau awak ingat balik bulan April lepas, okey, selalu kita dapat hujan yang tak menentu. Kadang-kadang dengan lebatnya. Okey, itu peralihan monsun. Sekarang bulan Mei, kita dah masuk angin monsun barat daya. Okey, next. Angin tempatan ada dua, iaitu bayu laut dan bayu darat. Lepas ini, cikgu akan tunjuk semula video yang cikgu tunjuk slide sebelum tajuk ini tentang pembentukan angin utama, angin Sumatera dengan angin tempatan. Ingatkan cikgu nanti. Okay, next. Ini tajuk baru yang kita nak buat. So, awak boleh tengok muka surat 55 buku teks.
Okey, hari tu cikgu cuma terang secara ringkas sahaja. Hari ni kita pergi dengan lebih detail. Baik, kita mula. So, bila kita ada suhu, angin dan hujan yang sebegini, maka pengaruhnya pada kita ialah, kepada kegiatan manusia ialah kita dapat membuat ataupun menjalankan pertanian. Pertanian yang macam mana? Pertanian seperti padi. Okey, di tempat tersebut ada dua, ada banyak lagi tapi dua contoh. Kita ada pertanian seperti kelapa sawit dan juga kita ada pertanian seperti lada hitam. Okey, ini contoh sahaja ya. Ini contoh sahaja. Sebenarnya pertanian banyak lagi tapi yang utama padi, dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, ada banyak lagi, Tanjung Karang, dataran apa tu, Perak, ada banyak. Okey, kemudian kita ada kelapa sawit, kita ada lada hitam. So, pertanian ini memerlukan cuaca ataupun ciri-ciri iklim yang kita ada. Jadi kalau awak nak tanam padi dekat, siapa pula ni? Awak nak tanam padi dekat kawasan yang sejuk, boleh lah. Siapa pula tak dapat masuk jimit? Sekejap. Ini masalahnya. Sekejap ya. Okey. Awak nampak tak cikgu punya presentation tadi? Nampak? Nampak? Okey. Sekejap, ada orang tak dapat masuk. Siapa tu? Siapa yang baru masuk? Akila. Okey, cikgu pause sekejap, ambil kehadiran. Akila. Akila, mana Akila? Okey, Akila ada. Siapa lagi? Dayana, Dia, Karishan. Okey. Alright. Akilah je. Akilah ke yang bagi cikgu mesej tadi ni? Mana Akilah? Saya mesej. Okey, dah boleh masuk ya? Okey, cikgu sambung ni. Mana pula dia juga? Dia mana? Okey. Okey, tunggu sekejap. Cikgu nak buat something. Aduh. Okey, cikgu akan log in dekat phone. Jadi cikgu nampak siapa yang cuba nak masuk. Phone pula slow. Siapa tu? Doktor apa tu? Doktor Ten? Dalton sir. Siapa Doktor Ten? Dalton. Dalton. Hi Dalton. Hi sir. Yes. How are you, doctor? Ah, How are you, doctor? I am fine. How's your raya? Tak adalah. Ya, cikgu pun raya seorang-seorang je dekat sini, okey? Tak ada orang pun. Tak boleh nak balik, tak boleh nak pergi mana-mana. Awak at least ada juga family dekat situ. Bersyukurlah. Okey. Alright, kita sambung. Turn camera. On camera, Dr. Turn. Cikgu nak tengok muka awak di pagi-pagi hari ni macam mana. Dah mandi ke belum ke? Belum mandi lah sir. Tak apa, cikgu tak boleh bau dalam kamera ni. Susah. Serius? Tak mandi pun handsome apa? Tak lah. Okey. Just turn on supaya cikgu tahu ada orang depan cikgu. Ada kelas-kelas yang bila cikgu buat, dia log in.
tapi dia tak ada. So tak ada bukti yang dia join kelas cikgu. So okey je, dah handsome dah tu Dalton. Good looking. Okay, kita sambung. Where's my presentation? Okay, kita sambung ya. Buku teks tak boleh buka muka surat 55 kalau awak ada buku teks. Sekejap Ustaz, saya ambil. Sekejap. Alright. Cikgu teruskan. Okay, baik. Ini tadi kita buat pertanian padi di dataran Kedah Perlis. Mikrofon je off Dalton, kamera on. Okay. Alright, thank you. Kemudian kelapa sawit di Jengka dan juga di Lahad Datu. Lahad Datu kat mana anak-anak? Sabah. Sabah bah. Dayana ke jawab tu? Saya. Siapa? Zara. Okey. So kemudian kita ada lada hitam di Delta Rajang. Okey, itu lada hitam tau. Nampak macam biji kopi tu, tapi itu ialah lada hitam. Okey, so disebabkan cuaca kita yang begini, maka kita dapat tanam tanaman sedemikian. Okey, padi, kelapa sawit, lada hitam. Kita boleh tanam apple tak? Boleh tak tanam apple di sini? Anyone? Alia? Oh, Alia. Yes, sir. Boleh tanam apple tak di sini? Di Malaysia? Boleh kot. Kenapa ada kod? Okay. Sebab saya tak tahu. Kenalah tahu. Okey, sebenarnya tak boleh sebab apple memerlukan suhu yang rendah. Kita punya suhu berapa? 27 darjah Celsius. Tak sesuai. Okey, sebab apple ialah tanaman hawa sejuk. Okey, dia perlukan tempat yang sejuk baru dia boleh hidup. Sebab itu kalau macam kita ada pertanian tapi kita ada dua. Satu ialah pertanian biasa macam ini, pertanian sahaja. Satu lagi ialah pertanian tanaman-tanaman lain. Okey. Contohnya koko, nenas. Ini sebab cuaca begini. Satu lagi kita ada ialah pertanian tanah tinggi ataupun tanaman hawa sederhana. Kita jangan lupa kita ada tanah tinggi. So di tanah tinggi kita tanaman kita strawberry. Siapa pernah pergi Cameron mesti awak tahu strawberry. Okey, kita ada bunga-bungaan. Cikgu tak tahu tu gambar siapa tu, cikgu ambil je dekat internet. Okey. Kemudian kita ada buah-buahan. So 3 hasil tanaman ini kita panggil tanaman hawa sederhana. Strawberry tak boleh tanam di kawasan tanah pamah, hanya kawasan tanah tinggi. Okey, siapa tahu apa satu lagi tanaman yang ada di kawasan tanah tinggi? Ramai dah pernah pergi ni, mesti tahu. Tanaman apa yang ada di kawasan tanah tinggi? Amir? Oh, Amir. Sir. Ya, apa tanamannya Amir? Ke? Teh. Janganlah ada kod-kod tu. Teh. Okay? Right. So, suhu di kawasan tanah tinggi ini lebih rendah. Lebih kurang 18 hingga 21. Jadi, sesuai untuk tanaman hawa sederhana. Okay. Baik. Sekarang kita pergi kepada pembalakan. Jadi, tadi pertanian. Cuaca sesuai untuk tanaman sedemikian. Sekarang, hutan pula. Hutan apa yang ada di Malaysia? Apa nama hutan kita? Siapa tahu? Tengok buku teks. Apa nama hutan kita? Hutan hujan tropika. Ya, hutan hujan tropika. Jangan sebut hutan hujan khatulistiwa. Tak ada. Okey? Hutan hujan tropika. Alright. So, hutan kita yang sebegini, cuaca yang begini menyebabkan banyak tumbuh pokok-pokok kayu keras. Antaranya pokok keruing. Ini kena ingat ya nama-nama ni. Keruing, meranti, nyatuh, cengal. Okey. Awak tengok pokok ni, awak rasa besar ke kecil? Especially,
Besar, especially pokok cengal tu. Tengok pokok cengal tu, awak rasa besar ke kecil? Ataupun mungkin boleh 2 orang je yang peluk cengal tu. Cukup ke besar dia? Okay, Saya kalau awak, susah. yes, kalau awak tengok macam keruing, merati, nyatu tu semua daripada bawah nampak atas je lah. Okay, tu cengal tu nampak daripada bawah. Jadi awak rasa berapa orang diperlukan untuk memeluk pokok cengal tu? Siapa boleh teka? Berapa orang? Contohnya kalau macam pokok kelapa tu, seorang je boleh peluk. Kalau macam pokok getah tu, kecil je, seorang je boleh peluk. Kalau macam pokok balak tu, mungkin 2 orang baru boleh peluk satu batang balak tu. So kalau cengal, siapa nak teka? Agak-agak. 5 sir. 5 orang. Okey, ada lagi jawapan lain? Tak ada, ikut je lah. Ikut je. Tu dia. 5 orang ke? Lebih daripada 5 orang. Tengok, manusia yang berdiri tu ialah saiz badan lelaki normal. Tengok pokok cengal tu berapa besar. So pokok cengal ni memang besar. Pokok-pokok di hutan hujan tropika memang besar. Dan pokok-pokok ni digunakan untuk membuat perabot, membuat bahan-bahan macam kerusi meja semua tu. Okey, baik. Kenapa tak ada pokok jati? Rumah awak mesti ada perabot jati. Kenapa tak ada jati di hutan hujan tropika? Ini soalan kebat. Siapa tahu? Kenapa tak ada jati di hutan hujan tropika? Tahu kan pokok jati kan? Ada rumah-rumah yang ada perabot yang di kerusi-kerusi dia berbuat daripada kayu jati kan? Okey, so kenapa tak ada jati di Malaysia? Tapi kita ada perabot jati di Malaysia. Daripada mana datangnya pokok jati ni? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu Zahra? Cikgu nampak Zahra je sekarang ni. Tak tahu rasa. Okey, pokok jati sebenarnya dia tidak ada dalam hutan hujan tropika. Tapi dia ada dalam hutan tropika. Sudah, mana pula tu? Hutan hujan tropika, iklim Khatul Istiwa. Hutan tropika ialah hutan yang berada di Thailand, di Indonesia. Dia iklim lain sikit, dia iklim monsun tropika. Ini pengetahuan umum saja. Okey, so dia iklim monsun tropika dan hutannya adalah hutan tropika. Okey, so di situ yang ada jati. Sebab tu Malaysia tak ada jati. Jadi kalau awak nak beli perabot, jangan beli perabot jati. Sebab dia akan mengeluarkan duit daripada Malaysia, belanja kat negara orang. Awak belilah perabot yang diperbuat daripada kayu cengal, daripada kayu keruing, daripada meranti, daripada nyatuh. Sebab dia ialah hutan kita. Okey, baik. Jangan cerita pasal kenapa potong hutan, tebang hutan. Nanti kan tak ada hutan, hutan rosak dan sebagainya. Itu kita bincang dalam tajuk yang berikutnya. Okey, sekarang ni cikgu cerita sahaja. Alright. Baik, cuaca yang begini juga memberi pengaruh kepada perikanan. Okey, sebab suhu kita yang panas, jadi ikan-ikan memang hidup subur. Hidup subur pula. Ikan-ikan membiak dengan suburnya di kawasan perairan kita. Okey, kita pula ada pentas benua yang cetek, yang mana ada banyak plankton. Plankton tu ialah makanan ikan. Bila banyak plankton, ikan pun datang makan. Bila ikan datang makan, kita ada banyak ikan. Jadi boleh tangkap ikan di kawasan Laut Cina Selatan tu sahaja. Tak perlu nak keluar ke laut dalam. Okey, jadi kita dapat menangkap ikan. Jadi nelayan di pantai timur Semenanjung, mereka juga menangkap ikan. Tetapi mereka tak boleh tangkap ikan semasa musim tengkujuh. Musim tengkujuh ialah nama lain bagi angin monsun timur laut. Pada masa ini, laut akan bergelora, laut akan berombak tinggi. Kalau awak ingat bulan 12 lepas, ada banyak
tempat yang banjir di Malaysia disebabkan oleh angin monsun timur laut. Okey. Kemudian bila mereka tak pergi ke laut, aktiviti mereka ialah membaiki pukat dan berniaga. Manakala kawasan pantai barat semenanjung, mereka boleh tangkap ikan sepanjang tahun sebab tiada musim tengkujuh. Okey, ada orang baru masuk ke? Tak ada. Okey, kemudian bila cuaca panas, aktiviti mereka ialah menjemur ikan. Kenapa jemur ikan? Untuk apa jemur ikan ni? Untuk apa jemur ikan ni? Cikgu nak tanya siapa ya? Imran. Imran. Oh, Imran. Ya, Ya, Imran. Okey, Imran. Kenapa tutup kamera Imran? Cikgu nak tengok muka Imran. Dah lama tak tengok Imran. Apa yang dah penuh? Imran? Ya. Ya, mana kameranya nak tengok? Itu dinding. Cikgu nak tengok awak. Imran, cikgu nak tengok awak Imran. Cikgu tak nak tengok dinding. Tu dinding ke pintu ke apa tu? Imran malu ke? Janganlah malu dengan cikgu. Imran. Alahai, awak malu ya? Okey, cikgu ada anak saudara namanya Imran juga. Selalu cikgu panggil dia Imwan. Nak manja-manja dengan dia. Imran okey tak? Imran. Allah, hilang dah. Okey. Okey Imran. Bila dia kata aktiviti menjemur ikan, apa tu? Dia buat apa tu? Dia jemur ikan, dia nak buat apa? Awak tak pernah makan ke ikan yang dijemur ni? Ikan kering. Ikan kering ataupun ikan Masin. Ikan masin. Makan tak ikan masin? Makan. Makan. Okey. Baik. Okey, next one. Janganlah malu-malu Imran. Kita satu kelas. Okey, baik. Pelancongan. Okey. So, bila cuaca yang begini, of course pelancongan memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Kita panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi kita boleh pergi ke mana-mana sahaja kecuali semasa COVID ni. Okey, kalau sebelum COVID kan merata-rata awak pergi. Tiada dia kata tak boleh pergi waktu ini sebab cuaca tak elok. Tak boleh pergi waktu ini sebab cuaca tak elok. Okey, jadi pelancongan di Malaysia memang aktif sepanjang tahun. Sebab kita ada suhu yang tinggi, cuaca yang panas dan kita ada batu karang yang tumbuh dengan cantik dan juga suhu dan cuaca tanah tinggi yang nyaman. Ini cikgu ambil daripada buku teks, so awak boleh tengok. Okay, next. Now, tadi pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Sekarang, apa yang kita buat dan mempengaruhi cuaca? Ini yang berlaku sekarang. Okey, cikgu beritahu. Dahulu semasa cikgu kecil, okey, benda-benda ni belum ada lagi. Jadi cuaca walaupun redup, terasa sejuk. Okey, masa cikgu kecil-kecil dululah. Ya, dalam 45 tahun dulu. Okey, sekarang ini bila cuaca redup, tapi panas. Tidak sesejuk dulu. Kenapa? Apa yang kita buat? Okey, so ini yang pertamanya. Dalam buku teks awak pun ada. Kesan rumah hijau. Cikgu dah cerita ke belum pasal ni? Belum. Belum. Okey. Baik. Apa itu rumah hijau? Rumah hijau ni macam ni. Orang putih zaman dahulu, mereka tinggal di kawasan yang ada snow, ada salji. Jadi bila musim sejuk, mereka tak boleh bercucuk tanam. Maksudnya bukan cucuk tanam hasil. Tak boleh nak tanam pokok, bunga dan sebagainya. Okay, sebab bila musim sejuk, pokok akan tidur. Bila pokok tidur, tiada daun, tiada bunga, dia tinggal kayu sahaja. Jadi mereka suka tanam bunga. Disebabkan bila musim sejuk, tak boleh tanam bunga, mereka bina sebuah rumah. Dulu ya, zaman dulu. Mereka bina sebuah rumah yang diperbuat daripada kaca. Okay, kaca tu warna hijau lah sebab pada masa itu cermin-cermin warna hijau.
Okey, so bila dia buat rumah kaca tersebut, tiada tingkap, yang ada hanya pintu untuk mereka masuk saja. Dan dalam rumah tersebut, suhunya berbeza daripada suhu di luar. So di luar tu sejuk, tapi di dalamnya suhunya agak hangat. Jadi bila hangat, pokok boleh tumbuh. Okey, so cahaya akan masuk dalam rumah, kemudian cahaya tu akan keluar daripada rumah. Tapi cahaya tu akan membawa bersama dia haba dan dia memanaskan ruang dalam rumah ini. Kemudian cahaya tu keluar, tapi haba panas tu masih lagi ada dalam rumah tersebut. Sebab itu suhu dalam rumah lebih tinggi berbanding dengan suhu di luar rumah. Faham tak? Faham? Okey. Jadi dalam rumah tu hangat, maka bolehlah mereka menanam pokok bunga dan sebagainya. Okey, kita besarkan konsep dia kepada bumi. So kalau awak tengok, bumi tu ialah angkasa lepas tu ialah di luar rumah hijau tadi. Dan di dalam bumi ni, contohnya bumi, atmosfera semua tu adalah dalam rumah hijau tadi. Ini berbeza pula. Jadi bila cahaya matahari masuk, dia membawa bersama dia haba. Okey? Dan dia akan melantun dan dia akan keluarlah cahayanya. Tapi habanya memanaskan atmosfera. Sebab tu kita terasa panas sekarang ini. Okey, tambah pula kita tambah lagi dengan pelepasan karbon dioksida, pelepasan gas-gas berbahaya, pelepasan CFC. Jadi bukan sahaja atmosfera hangat, tapi ditambahkan lagi kehangatan tu dengan bahan-bahan kimia ni tadi. Sebab itu kita rasa panas walaupun cuaca redup. Jelas? Jelas? Okey. Zara je jawab. Orang lain jelas tak? Delton? Jelas. Okey, very good. Baik. Okey, kalau yang rumah hijau tadi itu, baguslah sebab dia nak tanam pokok. Tapi bila kesan rumah hijau macam di bumi, itu tak eloklah sebab kita rasa hangat. Jadi, pelepasan bahaba dan bahang meningkatkan suhu bumi. Puncanya daripada kita. Ini yang cikgu banyak kali cakap dalam kelas. Kita lupus sampah, kita buat pembakaran terbuka, kita buat kegiatan pembalakan. Tadi kita cerita pasal pembalakan kan? Okey. So, pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil. Api fosil ni macam minyak kereta dan sebagainya. Kalau awak ingat, masa mula-mula PKP, kereta tak dibenarkan bergerak. Okey, tiada orang keluar ke sana kemari. Masa itu kan cuaca, lapisan atmosfera menjadi bersih. Okey, boleh nampak pemandangan yang jauh, boleh nampak gunung Everest yang tinggi. Sebab apa? Dah tak banyak bahan-bahan dalam ruang udara kita. Bila dah habis PKP, semua bergerak, asap-asap ni pun, asap-asap kereta semua dah melepaskan bahan api fosil, balik semula kita ada jerebu, atmosfera yang berhabuk, itu semua kesan kita yang buat. Kita manusia yang buat. Okey, so ingat tu, pelepasan gas, debu, asap seperti aktiviti yang cikgu dah sebutkan di bawah itu. Sebab tu cikgu kata kalau awak nampak mak awak cuba nak bakar sampah, marah mak. Mak, jangan tambah kesan rumah hijau. Berani ke awak nak cakap? Berani ke? Berani. Cakap kat mak elok-elok lah, jangan cakap kat mak kasar. Mak, janganlah bakar sampah, nanti alam akan menjadi rosak. Tapi mak awak respon macam mana cikgu tak tahulah. Cuba buat, tengok mak kata apa. Okey? Macam mana nak buang sampah pun sama juga. Bila buang sampah, ada cara dia. Bukan main buang aja dalam tong sampah. Ingat, recycle. Mana yang tin-tin, masuk dalam kotak tin. Plastik, botol kaca, satu bekas. Kertas, botol kaca, satu bekas. Plastik, satu bekas. Asingkan. Okey?
Tapi janganlah pula bila awak dah minum, dah habis tin susu tu, susu pekat tu dah habis, campak je macam tu. Jangan. Bersihkan dulu, cuci, bersihkan. Lepas tu baru masuk dalam tempat yang tin tadi sebut. Okey, jangan buang dengan sampah-sampah dia sekali. Okey, cikgu buat macam itu. Cikgu bersihkan, lepas tu cikgu asingkan, and then cikgu dah habis, cikgu masuk dalam plastik sampah, letak dekat tempat sampah. Jadi orang yang ambil sampah tu dia tahu, okey dah bersih dah. Dah ini tin, ini plastik, ini kertas. Jadi dia akan terus asingkan. Kita kena ambil tindakan sebab kita cuma ada satu tempat tinggal. Bumi. Tak ada tempat tinggal lain. Awak nak pergi ke Marikh, awak nak pergi ke Jupiter, awak nak pergi ke Mustari, boleh ke hidup situ? Dalam sistem galaksi kita ni, bumi je yang boleh kita tinggal. Tak ada bumi, habis. Okay? Alright. So, kesan rumah hijaunya ialah peningkatan suhu bumi. Kita habis pukul apa? Oh, nak habis dah. Okay, next. Baik, Pulau Haba. Pulau Haba ni dia berlaku dalam kawasan bandar besar. Seperti Kuala Lumpur. Jadi, Petaling Jaya tak ada. Taman Medan tak ada. So, dia dalam bandar. Okay, awak tengok ni. Cikgu tak tahu dalam buku teks ada tak gambar ni? Ada. Okay. Baik. So, contohnya begini. Pusat bandar, banyak bangunan-bangunan tinggi. Kemudian banyak kereta. Kemudian pokok-pokok tak banyak. Jadi dia mengumpulkan, bila hari siang matahari memanaskan permukaan bumi, so dengan jalan tar, dengan dinding bangunan tinggi apa semua, udara tak boleh nak masuk, jadi kawasan tu panas. Okey, dan kemudian datang pula angin-angin daripada luar ni, daripada Taman Medan, daripada Rawang, daripada Sentul, daripada Shah Alam, semua bertiup ataupun masuk ke dalam kawasan KL, menjadikan KL menjadi semakin panas. Itu kita panggil Pulau Haba. So dia tengah-tengah yang panas, keliling dia tidak sepanas dia. Okey, so awak tengok tu luar bandar 23, pinggir bandar 24, tapi KL 28 darjah Celsius. So ini berlaku di dalam kawasan bandar besar. Pelepasan debu asap kenderaan motor, bangunan konkrit, jalan berturap. Berturap tahu kan yang tar tu. Kekurangan tumbuhan dan juga pelepasan gas oleh kilang. Okey, next one. Okey, kesan Pulau Haba, suhu tinggi, keselesaan penduduk terjejas. Of course lah. Tapi itu dalam bandar. So awak dekat Taman Medan awak tak rasa. Next, hujan asid. Ini cikgu dah pernah cerita dulu. So bila hujan ini, ini berlaku Taman Medan. So bila hujan ini naik, okey, ingat lagi hujan perolakan, dia naik bersama dengan asap. Okey, partikel-partikel asap, kemudian dia turun. So dia ada asid dalam titisan air. Tapi asid tu asid lemah. Bukannya asid yang kuat. Kalau awak tahu asid, kalau curah atas besi, besi pun boleh berlubang. Itu yang pekat. So kalau bila dia lemah, bila dia kena, dia tak akan terus berlubang. Tapi kalau dia berterusan kena, dia akan menghakis besi. So bayangkan kalau dia kena tangan awak. Dia tak hakis tangan awak, tapi dia akan menyebabkan kulit awak menjadi merah, lama-lama dapat radang. Dan kalau serius, boleh menjadi kanser. Sebab itu jangan main hujan di kawasan hujan perolakan. Cikgu dah sebut dah hari itu. Okey, next. Ini ada gambar kalau cikgu tak silap. Okey, tanaman tumbuhan musnah, of course, bila daun-daun terkena dengan hujan asid ni. Okey, kemudian cat luntur, dinding terhakis. Ini gambar. Awak lihat gambar sebelah kiri, arca itu sebelum kena asid hujan asid lah. Sempurna. Tapi bila dah kena, dia pecah-pecah. Batu pun boleh pecah dan terhakis. Apatah lagi kulit awak yang halus, mulus dan tulus tu. Jadi, hujan asid berbahaya. Okay, next. Okay, hidupan akuatik, kualiti air terjejas, of course. Air tu pula awak minum. Jadi kalau awak ada kowe ke, ada kuku ke, tapi kalau airnya yang datang tak eloklah juga. Okay, so kena jaga. Okay, kemudian mengancam kesihatan manusia. Okay, ini jerebu. Jerebu semua orang tahu. Siapa di Malaysia yang tak pernah mengalami jerebu,
Maksudnya dia bukan duduk di sini sebab dia tak pernah mengalaminya. Okay, so awak tahu jerebu? Jerebu ialah partikel-partikel dalam udara yang ada asap, ada debu, ada gas dalam ruang udara kita. So, partikel-partikel ni halus, tak nampak dengan mata kasar. Tapi bila dia banyak, dia menghalang pandangan kita. So, kita tak boleh nampak jauh. Okay, apa puncanya? Pembakaran terbuka. Kalau awak tengok orang bakar sampah, apa yang keluar daripada asap-asap tu? Awak nampak naik habuk-habuk halus kan? Itu nampak. Bila dia hancur, awak tak nampak tapi dia ada di situ. Tapi bila awak sedut, dia masuk dalam paru-paru awak. Itu berbahaya. Puncanya ialah pembakaran terbuka, pembakaran hutan, pembebasan gas dan debu dari kilang kenderaan bermotor dan letusan gunung berapi. Okey, 3 yang atas tu kita boleh elakkan. Tapi letusan gunung berapi, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab itu ialah kejadian alam. Kita tak boleh nak tutup lubang gunung berapi tu, tak nak bagi dia keluar. Tak boleh. So memang dia nak keluar. So terpaksalah kita biarkan saja. Tapi kita jaga diri. Tapi yang 3 tu kita boleh kawal. Okay, kesan jerebu. Jarak penglihatan terhad. Cikgu rasa ada gambar tau yang ini. Cikgu ambil dalam masa jerebu yang teruk baru ni. Jarak penglihatan terhad, tanaman terbantut, gatal kulit, semua orang pernah rasa, cikgu pun pernah rasa, mengganggu sistem pengangkutan, kapal terbang tak boleh nak terbang sebab tak nampak. Ini dia, ini di Jambi, Indonesia. Ini tahun, aku tak silap cikgu lah, 2017 kot, yang masa jerebu teruk sangat tu. Okay, dah lah dengan letusan gunung berapi, tambah pula dengan pembakaran hutan oleh orang Indonesia sebab dia nak menggemburkan tanah dia. Langit berwarna merah ya, disebabkan oleh api-api tu tadi. Kemudian ini KL, hilang daripada pandangan. Tak nampak KLCC. Ini disebabkan oleh jerebu dan juga jerebu tebal di Muar. Ini jerebu. Okey. Next. Okey, ini di luar daripada Malaysia. So awak kena tengok buku teks awak, muka surat 62. Okey, orang lain ada lagi tak? Okey, cikgu tak nampak pula si yang lain-lain ni. Allahu Akbar. Dah terkeluar ke? Sekejap ya. Okey. Alright, semua orang ada dengan cikgu? Mana? Oh, cikgu pakai phone, cikgu tak nampak orang lain. Cikgu nampak yang mana yang ada dalam seperti ni je. Okey, baik. Ini berlaku, kalau awak tengok buku teks awak, dia berlaku di Lautan Pasifik. Okey? So, tengok muka surat 62 dan 63 tu. Okey? Baik. El Nino dan La Nina datang daripada perkataan Spanish yang bermaksud El Nino ni ialah anak lelaki, La Nina ni anak perempuan. Okey, kenapa dia bagi nama macam itu? Ini orang yang memberi nama tu, ahli geografi tu yang bagi nama. Okey, so anak lelaki ni kemarau. Agaknya orang budak lelaki ni kering kot, hati dia kering. Okey, dia tahu tak hati kering tu maksudnya apa? Maksudnya katalah apa pun, relax je muka dia. Betul tak Karishan? Cuba nampak Karishan je. Bila kena marah pun dengan mak macam okey, tak apa-apa pun, tak kisah. Kering lah tu, kemarau. La Nina ni anak perempuan. Marah sikit je menangis. Betul tak Zahra? Tak betul, sir. Okey, mungkin sebab itulah dia bagi El Nino ni lelaki sebab dia kering pada masa tu. La Nina ni anak perempuan namanya sebabnya masa tu bakal berlaku banjir besar. Okey, so kita tengok dulu El Nino. Now El Nino ni yang kemarau ni dia sepatutnya dia kata apa sini ya? Dia kata dalam normal angin timuran akan bergerak dari timur Lautan Pasifik ke pantai barat Lautan Pasifik. So dia bawa hujan. Ini yang biasanya, yang normal. Tetapi disebabkan oleh faktor kegiatan manusia tadi, angin tu dah berubah.
dia pergi pula ke bahagian timur pantai lautan Pasifik. Jadi bahagian semenanjung Malaysia ni, bahagian Asia ni kering. Sebab itu pada masa El Nino ni kemarau. Okey, itu dia. So kalau yang normal sepatutnya kita hujan macam biasa. Tapi bila El Nino dia dah terbalik angin tu pergi ke sebelah sana pula. Sebab tu dia kemarau. Now, muka surat 64. 64 ialah La Nina yang mana sepatutnya kita mendapat mana kata sini, keadaan normal. La Nina ialah gejala gangguan iklim yang disebabkan bukan itu. So arus panas ni akan bergerak daripada bahagian selatan naik sampai ke Australia dan kawasan sekitar. Jadi kita akan mendapat macam hujan biasa-biasa je lah. Itu pun hanya bahagian Sabah sahaja, tak sampai ke semenanjung. Tetapi bila berlaku La Nina ni disebabkan oleh kegiatan manusia, dia tambah lagi angin kencang, dia tambah lagi dengan hujan yang banyak, maka dapatlah hujan yang lebat, lagi besar daripada yang sebelumnya. Sebab tu dia jadi banjir. Okey. Kita semenanjung Malaysia tak sangat. Yang mendapatnya ialah Sabah dan Sarawak. So cikgu pernah ada seorang pakcik yang duduk di Sabah ke masa tu, KK. Kebetulan pada masa itu juga berlaku La Nina. Terasa seperti angin taufan datang. Macam puting beliung segala tu dengan angin. Pokok tercabut. Tak pernah lagi berlaku di Malaysia kan. Pokok, kalau semenanjung pun pokok tumbang aja. Ni pokok tercabut daripada tanah. So bayangkan angin yang datang tu sangat kuat. Okay. So El Nino dengan La Nina ni dia tak banyak sangat ditanya dalam soalan periksa, tapi awak perlu tahu. Okay, awak perlu tahu. Alright. Any question? Tak ada. Ada soalan? Kita pukul berapa? Okay, dah nak habis dah. Okay, alright. So,